semua yang dikasihi sekalian, semua kita pada hari ini ada media sosial? Ada akaun media sosial? Ada. Boleh kurangkan dia punya gema? Terima kasih ya. Baik. Bila kita cerita tentang dakwah melalui media sosial, saya nak mulakan dengan kisah supaya kita faham kepentingan tentang dakwah melalui media sosial. Saya pernah ditanya oleh mu'alaf, saya pun mu'alaf lah kan, tapi dah 14 tahun punya mu'alaf lah. Saya pernah ditanya, mereka tanya saya, Brother Firdaus, apa perasaan Brother Firdaus bila melihat dan membaca dan melihat dan menonton saudara seagama kita yang ditindas dan yang dibunuh di seluruh dunia oleh mereka yang kafir? Jawapan saya kata, saya sedih, tetapi saya juga gembira. Perasaan dia terkejut. Dia kata, Brother Firdaus, awak gembira dengan penindasan itu? Awak gembira dengan pembunuhan itu? Saya kata tak. Dengar dulu apa saya kata. Saya kata, saya sedih bila ada orang Islam ditindas. Kalau yang non-Muslim kena tindas pun saya sedih, apatah lagi kalau yang Muslim. Bayangkan kalau jiran kita yang kita tak kenal, ada orang tindas dia pun kita sedih, apatah lagi saudara kita, ahli keluarga kita, lagi sedih. Kerana Nabi SAW telah mengatakan bahawa orang Islam ini adalah bersaudara dan seumpama satu anggota badan. Jikalau dicubit yang kiri, paha kanan juga akan terasa. Maka begitu juga saya terasa, saya sedih. Tetapi saya kata saya lebih gembira berbanding dengan sedih. Kenapa saya bergembira? Saya gembira, saya kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana apa yang berlaku sekarang ini, maka menjadikan saya semakin yakin Islam adalah agama yang benar. Islam menjadi agama yang benar bukan kerana ada orang Islam yang ditindas. Kerana penganut agama Kristian, Hindu, Buddha dengan agama-agama lain, mereka juga boleh mengatakan ada penganut agama mereka ditindas. Tetapi saya mengatakan Islam, saya semakin meyakini Islam itu adalah agama yang benar kerana apabila Muslim dan umat Islam pada hari ini ditindas, ini sekaligus Alhamdulillah telah membuktikan bahawa apa yang telah disebut oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lampau telah menjadi realiti. Apa yang disebut oleh Nabi. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua dengar khutbah oleh Sahibul Samaha Datuk Mufti semalam, akan bukankah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua,
umat Islam yang duduk diam-diam seperti tebuan. Dia membina. Bayangkan, umat Islam ini dia seumpama satu tebuan, lebah. Lebah ini, dia tanpa apa-apa, dia pergi ke bunga, mengambil nektarnya, yang tak ada rasa manis pun, kemudian dia membina sarang tebuan dan dia memberikan kemanisan kepada sesiapa yang mengambil daripadanya. Dan tebuan ini, ada pepatah Melayu pun yang menyebut, jangan menjorok sarang tebuan. Dan tebuan ini, dia hidup secara aman dan damai. Dia tak ganggu orang. Dia tak ganggu orang sehingga dia diganggu orang. Dan Nabi dah sebut 1400 tahun yang lampau bahawa kalian ini akan diserang dari segenap penjuru. Dan saya kata alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini telah membuktikan Nabi yang saya imani ketika saya mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang disebutnya menjadi realiti dan alhamdulillah saya berada di dalam agama yang benar. Saya akan mula jadi risau kalau apa yang disebut oleh Nabi kita tak menjadi realiti. Betul ke tidak? Yes. Dan Nabi juga telah memberitahu banyak perkara kepada sahabat. Bayangkan, para sahabat yang pada waktu itu jumlahnya sedikit tetapi orang lain takut kepada mereka. Sedikit tapi orang takut. Hari ini kita ramai tapi kita yang penakut. Nabi juga pernah bagi tahu, yang aku risaukan kepada kalian bukannya kemiskinan. Yang aku risaukan terhadap kalian adalah kemewahan. Pagi kita hari ini kita faham hadis ini. Tapi saya nak bawa sahabat-sahabat kembali kepada zaman ketika Nabi sedang bercakap dengan sahabat yang pada waktu itu sahabat nak makan sekali, dua kali pun struggle, tak penuh. Betapa kita mendengar hadis ketika perang Khandak, Nabi menggali bersama dengan para sahabat. Nabi terpaksa mengikat perut dengan batu supaya menahan perut laparnya. Dan Nabi sedang bagi tahu kepada sahabat yang tak makan dengan kenyang pun, Nabi kata, yang aku takut pada kalian adalah kemewahan. Bukankah hari ini umat Islam mewah? Tapi jadi fitnah. Kita lebih rela membayar 200 juta dolar Euro untuk membeli satu pemain bola sepak, tetapi tak dapat bagi 2 juta untuk membantu Muslim. Kemewahan, black gold. Jadi ini adalah realiti. Jadi sahabat-sahabat semua, kenapa dakwah melalui media massa ini sangat penting? Dan jangan memandang rendah kemampuan anda. You do your part, small part. Kerana hari ini, setuju kalau saya kata, media massa antara senjata pemusnah yang paling berkesan. Betul ke tidak? Dia boleh jadikan kita cinta kepada orang yang kita tak pernah jumpa hanya kerana apa yang media kata. Dia boleh jadikan juga kita membenci orang yang kita tak kenal, tak pernah jumpa sebab apa yang media kata. Dia boleh menjadikan yang hitam jadi yang putih, dan dia boleh menjadikan yang putih jadi hitam. Dia boleh jadikan yang baik jadi nampak jahat, yang jahat nampak baik. Itulah media massa. Dan saya ada hak untuk bercakap, dan saya ada kelayakan untuk bercakap. Kerana sebelum ini, sebelum saya bekerja, sebelum saya terlibat secara full time di dalam dakwah, saya terlibat dalam industri media. Maka saya tahu apa yang dicakapkan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan banyak kisah, tetapi saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan fikir semula. Bulan 3 2019 ada satu serangan pengganas berkulit putih di Christchurch, New Zealand. Berapa ramai yang ingat nama dia? Majoriti kita tak ingat, betul? Siapakah yang dikatakan terlibat dalam September 11? Siapakah ketua kepada Al-Qaeda? Osama bin Laden kamu kenal? Okey. Siapakah pengganas yang melakukan keganasan di bangunan Persekutuan Oklahoma, USA pada 1993? Siapakah nama pengganas tu? Tak kenal.
Siapakah nama pengganas berkulit putih yang telah membunuh lebih 82 orang di Norway pada tahun 2011? Tak kenal. Tahu kenapa? Sebab kita termakan dengan media massa. Selepas kejadian di New Zealand, ramai orang yang keluar mempropagandakan dan mengatakan, kita jangan sesekali sebut nama individu itu, kerana yang dia nak adalah kemasyhuran, popularity. Maka don't glorify him, so don't mention his name. Seems good, macam baik. Tapi fikir, kenapa jangan disebut nama pengganas yang melakukan keganasan ini? Hanya disebut apabila si pengganas itu adalah non-Muslim, tetapi kalau Muslim mesti dikaitkan dengan nama dia dan juga agama dia. Islamic terrorism, Muslim teroris. Tetapi bila yang kulit putih, yang bukan Muslim, tak disebut pun Christian terrorism, Hindu terrorism. Kenapa? Sebab mereka nak jadikan kita lupa akan kekasaran mereka, akan kekejaman mereka. Tetapi kalau Muslim, mereka nak kamu ingat sampai mati. Sebab itu ada orang mungkin takut hari ini. Dia takut nak letak nama dia Osama. Sebab apa? Takut nanti anak dia tak boleh keluar negara. Mereka telah menjadikan kita hilang izah. Kita rasa takut nak menamakan diri Muslim, nak menonjolkan diri kita Muslim, menjadikan kita malu nak mempertahankan agama. Si pengganas berkulit putih yang melakukan keganasan di Christchurch bernama Brandon Tarrant. Ingat nama dia sampai mati dan sebut nama dia sampai mati. Sebab apa? Kita nak bagi tahu, bila mereka sebut nama pengganas Islam, kita tak setuju orang Islam melakukan keganasan. Tak kisahlah dia guna Islamic State ke apa ke, itu wrong is wrong. Tetapi kita nak bagi tahu kepada dunia bahawa when it come to terrorism, there are people who are called John, there are people who are called Brandon. They are not Muslim and their name is not Arabic, yet they are terrorists. Supaya biar berlaku adil. Jadi sahabat-sahabat semua, itu Brandon Tarrant. 2011 di Norway, siapakah yang melakukan keganasan itu? Tidak lain tidak bukan Erik Breivik. Kristian juga. Tapi ada siapa yang bercakap? Ada siapa yang mengatakan pengganas Kristian? Tak ada. Tapi bila Muslim? Pengganas Muslim. No, we have to pull a full stop to that. Kita kena berhentikan benda itu. Jangan merasa malu dengan Islam. Baik. Sahabat-sahabat tahu tak? Kalau satu serangan pengganas yang dilakukan oleh non-Muslim, mereka akan dapat lebih kurang 15 tajuk utama. 15. Kalau non-Muslim. Kalau satu keganasan yang dilakukan oleh seorang yang beragama Islam ataupun namanya bunyi macam Arab, rasanya berapa banyak tajuk utama dia dapat? Teka lah, teka. 1000 banyak sangat, janganlah melampau. 50 kurang sangat. Kajian daripada University of Alabama di USA, mereka mengatakan jikalau serangan pengganas dilakukan oleh seorang non-Muslim, dia akan dapat 15 headlines, tajuk utama. Tapi kalau Muslim, dia akan dapat 105 headlines. Peratusannya ialah 357%. Sebab itu, Muslim. Kalau ada seorang tok imam, dia mencuri RM10 tabung masjid, dia jadi tajuk utama ke tajuk kecil? Tajuk utama. Saya nak tanya kepada yang hadir pada hari ini, beberapa tahun lepas, ada seorang pastor di Singapura yang telah songlap duit gereja sebanyak 50 juta Singapore dollar. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah baca? Kenapa tak baca? RM10 punya imam kita kenal. Yang 50 juta Singapore dollar kita tak kenal. Tahu kenapa? Sebab dia bukan Muslim. It's not worthy to mention their name. Adalah disebut sebagai ringkasan berita semata-mata. Dan pastor itu namanya adalah Pastor Kong Hee, yang telah disabitkan kesalahan kerana songlap duit gereja sebanyak 50 juta Singapore dollar untuk tujuan mempopularkan isterinya untuk menjadi penyanyi di Hollywood. Tapi orang tak sebutkan.
Ingat, ini bukan attack kepada non-Muslim. Jangan fikir begitu. Kita nak supaya orang Islam ada kemuliaan sebagai Muslim. Islam is not bad. There are certain Muslim who are bad. Likewise, ada Kristian yang buruk, ada Hindu yang buruk, ada Buddhis yang buruk. So jangan malu dengan Islam. Be a Muslim. Show to people you are Muslim. Saya tahu media akan tekan. Topik ini bukan topik baru. Topik ini saya pernah bentang di University of Zimbabwe. Buat apa Brother Fidas pergi Zimbabwe? Jumpa Robert Mugabe ke? Bukan. Saya dengan Brother Syakab, Brother Kamarudin Abu Syaris, kami pergi ke Zimbabwe, Botswana, Zambia dan Afrika Selatan untuk berdakwah. Kami dijemput ke sana dan saya bentangkan topik ini kepada pensyarah dan juga pelajar tahun ketiga jurusan Religious Studies, Islam dan juga media. Dan bila saya sebut benda-benda macam ni, saya nak tanya lagi satu soalan. Siapa dapat teka tanpa Google, saya bagi hadiah buku saya. Okey? Tak boleh Google Allah tahu dalam masjid lagi tu. Bukan kata dalam masjid tak boleh menipu, keluar tu boleh menipu. Mana-mana pun tak boleh menipu. Kan nanti orang salah faham. Dia macam orang Islam kita kan. Dia kata nasib baik ini bulan Ramadan. Kalau tak aku dah pukul dia. Macamlah di luar bulan Ramadan boleh pukul. Tak boleh juga. Begini. Dari tahun 2006 sehingga ke 2011, berapakah jumlah keganasan di Eropah yang dikaitkan dan dilakukan oleh orang Islam? Teka, berapa persen? Based on apa yang media telah laporkan, rasa-rasanya berapa peratuskah keganasan yang berlaku di Eropah dari 2006 sehingga ke 2011 dilakukan oleh Muslim? Teka. Tekalah, teka. Tak, ini bukan pertaruhan, teka, tuan. 85. 90, Masya Allah. Kalau 90 maksudnya sini ada 1900 ni pengganas. Astaghfirullahalazim. 80. Tak ada. Tak boleh. Muslim ni bukan malaikat. 12 lagi. 30. Masya Allah. Apa pasal 30? Suka hati saya lah kan. Okey. 25%. 3%. Lagi perempuan. 20%. Ini minta komisen 20%. Apa lagi? 70 berapa? 75. Apa pasal mau 75? Ini ikut apa Yusuf Chamber cakap semalam. 75% yang memeluk Islam di Eropah adalah perempuan. You ingat perempuan je. Okey. Sahabat-sahabat semua, jangan dengar cakap saya. Lepas saya cakap ini, tolong Google. Sebab sebagai Muslim, Qurhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti-bukti kamu jikalau kamu berkata benar. Muslim dan agama Islam berdiri di atas hujah. Kita tak berdiri di atas pembohongan fakta. Bukan penyelengan fakta. This is the statistic. Numbers don't lie. 2 plus 2 equal to 4. Not 5, not 3. Lepas ni Google. Jumlah keganasan yang berlaku di Eropah dari tahun 2006 sehingga ke 2011 sebagaimana yang ada di dalam website Europol. Tahu apa itu Europol? Dia bukan adik-beradik Liverpool. Liverpool itu kelab bola sepak. Europol adalah European Police. Kalau international dia panggil sebagai Interpol, International Police. Europol mengatakan jumlah keganasan yang dilakukan oleh orang Muslim ataupun dikaitkan dengan Islam, jumlah dia adalah 0.7%. Saya nak tanya, banyak ke tidak? Banyak ke tidak? Banyak. Banyak bagi saya sebagai Muslim. Sebab dalam Islam, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 32, Allah mengatakan dengan jelas, siapa yang membunuh satu nyawa yang tak bersalah, dia seolah-olah telah membunuh semua manusia. Siapa yang selamatkan seorang nyawa, satu nyawa, dia telah menyelamatkan semua manusia. Jangan kata 0.7%. Kalau 0.001% pun is unjustified.
Sebagai Muslim kita tentang. Tetapi my question is, orang kata Islam agama pengganas. Orang kata Islam ni, Muslim ni pengganas. Sebab apa? Media laporkan Islam begitu. 0.7% dikaitkan dengan Islam. Maksudnya, jumlah keganasan yang berlaku di Eropah daripada 2006 sehingga ke 2011 dilakukan siapa? 99.3%. Siapa yang buat? Muslim ke non-Muslim? Tak berani jawab. Muslim ke non-Muslim? Siapa lagi ganas? Statistik Sorry, bila saya cakap tentang agama, kita tak bernipu. Mereka yang datang cakap dengan kita, mereka biasanya cakap, you tahu tak, ramai orang kata. Apa sah ramai? Bagilah saya nombor, bagilah saya rujukan. Don't tell a lot. Don't. Islam berhujah dengan fakta. Qur'atu burhanakum in kuntum shadiqin. Maksudnya 99.3% keganasan dilakukan oleh non-Muslim. Tapi ini bukan bermaksud sahabat-sahabat kena clear. Kawan-kawan kita yang ada di Malaysia, honestly speaking, majoriti mereka tak bersalah. Majoriti mereka naif. Majoriti mereka telah ditipu oleh mereka-mereka yang ada kepentingan. Mereka terpedaya. So jangan fikir non-Muslim ni semua pengganas. Tak. Just let to be fair. Itu adalah media. Dan sahabat-sahabat semua yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahu kenapa tak semua ini berlaku? Dia bukan kebetulan tau. Saya kongsikan manifesto oleh, bukan kerajaan, manifesto oleh Brandon Tarrant. Siapa Brandon Tarrant? Pengganas berkulit putih Christian Christchurch. Ingat, Brandon Tarrant. Dalam manifesto dia, bila ditanya kepada dia, bagaimanakah kamu mendapat satu kepercayaan begini untuk membunuh orang Islam? Jawapan dia sempoi gila. Jawapan dia sempoi. Saya baca manifesto dia. Sebab sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pendakwah, I cannot listen to hearsay. Saya tak boleh pergi kepada secondary source. Saya kena pergi kepada sumber utama. Dia tulis, dia kata, dalam English dia kata, where else if it's not from the internet? Maksudnya, dia mendapat kebencian dan membina kepercayaan dia untuk membenci dan membunuh Muslim semata-mata bergantung kepada internet. Wow. Saya nak kongsi. Kenapa dia boleh dapat kepercayaan macam tu dari internet? Sebab dia bukan satu kebetulan. Dia adalah satu perancangan. Perancangan daripada musuh-musuh yang bencikan Islam, yang dengkikan Islam. Statistik lagi boleh pergi buat kajian. Google. Satu kajian yang dilakukan oleh University of Berkeley dan juga Council American Islamic Relations, CAIR, C-A-I-R. Kita kat Malaysia kita panggil cair, tapi bukan cair, dia CAIR. Okay? Mereka buat satu kajian dari tahun 2008 sehingga ke 2013. Mereka mendapati di Amerika Syarikat sahaja ada 74 organisasi di Amerika Syarikat yang memiliki akses kepada sejumlah dana sebanyak USD 206 juta dolar Amerika. Now, bukan jumlah tu yang jadi isu, tetapi apa yang dia gunakan, betul? Akses kepada 206 juta itu, tujuan dia tidak lain tidak bukan adalah menimbulkan salah faham dan kebencian kepada Islam dan Muslim. Itu statistik, bukan khayalan. Maksudnya 206 juta hampir dekat dengan Malaysia, lebih kurang 800 juta ringgit Malaysia diperuntukkan untuk menimbulkan kebencian dan salah faham kepada Islam dan Muslim. Kira banyak tak 206 juta dolar? Tak banyak lagi. Bila kamu bandingkan dengan apa yang Pentagon mereka bayar untuk menimbulkan kebencian dan penipuan. Pentagon. Orang lain tak mau cakap, saya cakap. Pentagon, tahu Pentagon?
Kira macam Kementerian Pertahanan lah Amerika Syarikat. Dan ini keluar daripada newspaper. Dan ini adalah fakta statistik yang tak dinafikan oleh Pentagon sendiri. Mereka buat beberapa video propaganda ke atas Islam. Cuba teka. Yang ini siapa boleh teka dengan tepat? Tapi jangan Google. Siapa yang boleh teka dengan tepat pun saya bagi buku. Cuba fikir, cuba teka. Berapa duitkah yang mereka belanjakan untuk mencipta dan mewujudkan beberapa video untuk mendatangkan kebencian kepada Islam dan Muslim? How much? Teka. Kalau buat video je lah, video kan? Video YouTube je pun. Cuba teka berapa juta? Berapa juta? Berapa ringgit? Teka. Buat beberapa video je pun. Tanyalah kawan-kawan kita daripada Pro Media Tajdid dengan Suara Sunnah. Nak buat video berapa ringgit je? 1 juta? Up lagi. Kasih beat cepat. 20 juta, sangat rendah. 1 billion? Apa? Kenapa you tak cakap 2.6 billion terus? 207 juta? 1.2? Mana ini? Angkat tangan lah. Okay, sister. 2 juta, sikit. 500, apa? Juta apa? Ringgit ke apa? Ringgit. Salah. Lagi? Sahabat-sahabat, 10 juta. Kalian terlalu memandang rendah kemampuan musuh kita. 1 bilion. Salah. Mereka untuk mewujudkan beberapa video untuk menyebarkan kebencian dan salah faham kepada Islam dan Muslim, mereka memperuntukkan dan membelanjakan USD kali 4 ringgit Malaysia, USD 500 juta dolar. Duit Malaysia 2 bilion lebih. Just untuk apa? Mewujudkan video-video kebencian terhadap Islam dan Muslim. 500 million. Kita nak belanja 500 ringgit buat video pun, nak minta orang infak kepada PMT, kepada Suara Sunnah, kepada mana-mana organisasi untuk buat dakwah, 500 ringgit pun banyaknya. Musuh kita 500 million. Sebab itu, kalau kawan-kawan kita ni, kalau kita yang terlibat dengan dakwah, percayalah, banyak soalan orang-orang tanya kepada kita, itu sebenarnya soalan yang mereka cipta untuk hantam Islam. Sebab tu kami dah hafal dah, kami dah tengok video-video tu dah. Tak terkejut pun, tak ada surprise pun. Sebab kami dah tahu itu video propaganda. Yang jadi mangsa ialah, kita yang tak pergi belajar ini, yang tak berapa faham ini, kita akan, alamak, macam mana ni mau jawab? Kita pening. Tak pening pun. Saya bagi beberapa contoh, masa tak mengizinkan sangat. Saya nak share beberapa cara, mereka melakukan serangan terhadap Islam. Pay attention. Media. Pertama, mereka ambil ayat Quran ataupun hadis di luar konteks. Mereka mengambil ayat Quran ataupun hadis di luar konteks. Saya bagi contoh. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat yang ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, bunuhlah orang kafir di mana jua kamu menjumpai mereka. Now, tengok kepada hadis, kepada ayat Quran ini, nampak Islam ni teruk tak? Teruk lah, saya pun lari. Tapi ada 2 cara nak pandang. Yang pertama, tengok saja teruk. Kedua, sebelum cakap teruk, fikir dulu sekejap. Untuk kawan-kawan kita yang belum Muslim lah. Kalau dalam Quran, betul lah ada ayat yang kata mesti bunuh orang kafir di mana kamu jumpa. Non-Muslim dia sendiri kena tanya, sekejap, saya dah duduk Malaysia berapa tahun? Bersama Muslim, masjid merata, Muslim merata. Ada tak saya kena bunuh? Tak ada. Kalau saya tak kena bunuh, what is wrong with this ayat? There must be something wrong. Which mean, mesti apa yang orang sebarkan bahawa Islam suruh bunuh orang, itu mesti tak betul. Sebab I live together with Muslim dan nothing happen to me. Betul ke tidak? Yes, betul. So tahu tak kenapa? Selepas ayat ke-5, kita sama-sama kira kita kira nombor lah. 1, tak bekerja sama langsung. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, berhenti. Selepas 5, nombor apa?
Lagi sekali, selepas 5 nombor apa? Lagi sekali, selepas 5 nombor apa? Salah. Selepas 5, 7. 7. Tahu kenapa? Sebab bila mereka tulis buku nak hantam Islam, mereka petik ayat yang kelima, kemudian mereka jam terus ke ayat ke-7. Ayat ke-6 mereka tak sebut. Tahu kenapa tak? Sebab ayat ke-6 tu ada jawapan. Iaitu Allah kata, dan jikalau orang-orang kafir ini yang memerangi kamu, mereka menyerahkan diri kepada kamu, maka pastikan mereka selamat. Itu jawapan dia. Dan konteks dia bermula dari ayat berapa? Dari ayat pertama. Iaitu dalam konteks perang. Adakah kalau kita ini panglima tentera, nak hantar tentera pergi, kita cakap dengan tentera, tahu tak? Kita ni tentera tahu. Kita nak pergi berperang tahu. Kita kena ada rahmatan lil alamin tahu. Bila nampak tentera, orang musuh-musuh ambil senjata hala kat kita, kita senyum, rahmat. Kita cakap macam tu kah? Apa kita akan cakap? Mesti tentera-tentera kita rasa, ayo, saya punya panglima surah mabuk kah? Ini mau pergi perang, dia suruh kita senyum sama itu pistol. Kalau nampak ada senjata, orang mau tembak, orang baling bom, kita pun tak apa, sabar, tunjukkan kecantikan Islam, akhlak kena ada. Kalau itu macamnya panglima, you kasih buang. Itu biolnya. Kalau kita nak suruh orang berperang, jangan kata perang lah. Dulu saya main bola sepak, wakil Malaysia dulu. Tahu tak, dalam bilik persalinan, kita orang buat nyanyi lagu apa tahu? Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Kita lepas nyanyi lagu negaraku, kita nyanyi lagu tu. Buat apa? Lagu tu lagi teruk tau. Siap sedia berkorban. Halo, mau main bola saja, mau berkorban apa? Tapi kenapa nak nyanyi lagu tu? Mau bakar semangat. Bila Allah turunkan surah At-Taubah itu, nak bakar semangat Muslim, go all out. Don't worry. Itu saja. Dalam konteks perang, bukan dalam konteks kita hidup aman. No Muslim will do that. Jadi mereka ambil ayat di luar konteks. Boleh jelas? Now, ada banyak-banyak lagi, dan saya nak nasihat kepada sahabat-sahabat saya mu'alaf ni. Saya pernah berada di tempat anda. Saya pernah ditanya soalan. Hari ini orang nampak, oh Brother Firdaus dia pandai jawab. Saya bodoh lagi sebenarnya, tak pandai pun. Tak pandai, sedang belajar. Saya pernah berada di tempat kalian. Iaitu bila orang tanya saya soalan, soalan dia tu bagus. Tapi sebab kebodohan saya tak pergi belajar. Saya tak boleh defend Islam. Bila orang hina Nabi saya tahu apa dia cakap tu tak betul, tapi saya tak ada ilmu nak jawab dia. Tapi saya yakin Islam ada jawapan. Saya rasa susah hati. Saya pernah rasa, betul tak? Kadang-kadang kita dah masuk Islam, mak bapak kita kata, lu mau masuk Islam buat apa? Lu punya Islam itu macam. Kita mau jawab, tapi mau jawab apa? Boleh tahan geram sajalah. Saya faham. Kalau anda bertemu dengan apa jua soalan yang orang tanya anda tentang Islam, yang orang hentam Islam, menimbulkan kekeliruan kepada kita, kita tak tahu jawapan, bukan bermaksud Islam tak ada jawapan. Cuma kita yang belum dapat jawapan itu. Maka apa yang boleh buat? Tanyalah kepada Brother Shah, hubungilah Unity, tanyalah kepada Hidayah Center, kepada MRM, kepada NGO-NGO yang buat dakwah ini, minta mereka jawapan, insya-Allah mereka bagi. NGO itu sekadar platform untuk berkhidmat kepada Allah. You don't serve the NGO. NGO itu hanya alat untuk berkhidmat kepada Allah. Itu pertama cara mereka sebarkan salah faham terhadap Islam. Kedua, iaitu mereka ambil hadis-hadis dan mereka menganggap semua hadis itu adalah hadis sahih. Sedangkan tak semua hadis sahih. Yang ketiga, iaitu ini agak akademik sikit, tapi saya cuba mudahkan. Mereka ambil sirah Nabi, kemudian mereka kata inilah dia. Inilah Islam. Tapi kena faham. Tak apa, ini kita belajar pelan-pelan ya. Jangan anggap alamak Brother Firdaus cakap ni tinggi-tinggi susahnya nak buat dakwah, tak. Ini a little bit next level. Tapi saya bagi ini supaya kita terdedah macam mana mereka serang. Mereka akan ambil ayat-ayat kisah-kisah dalam sirah dan kemudian mereka bagi kepada kita. Okey? Tetapi mereka lupa tak semua perkara yang ada dalam kitab itu semua sahih. Betul ke tidak?
dia kena cross reference dengan ayat Quran dengan ayat hadis. Baru kita tahu kesahihan sesuatu itu. Boleh faham ke tidak? Okey? Now, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mereka menilai Islam yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kurun ketujuh dengan kehidupan moden kita sekarang. Saya bagi contoh evergreen. Boleh ke? Saya tahu ulama berbeza pendapat. Saya tak mau pergi kepada perbezaan, tetapi saya nak pergi kepada yang simple. Perkahwinan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha 6 tahun dan 9 tahun. Betul ke? Betul ke tidak? Betul ke tidak sahabat-sahabat? Betul kan? Now, maka mereka ambil ini dan mereka serang Islam. Mereka kata, "Huyo, lu punya Nabi ya." Nauzubillah. Saya tak mau sebut lah apa yang dia sebut, teruk lah. "Lu punya Nabi ya itu bla 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 bla." Fine. Tapi saya nak tanya, benda itu 1400 yang lampau. Saya nak suruh kita sama-sama guna logik. Kita pun minta sahabat-sahabat kita pun guna logik. Yang pertama, itu 1400 tahun yang lampau. Pertamanya ialah musuh-musuh kepada Nabi SAW yang menentang dia, yang cuba bunuh dia, mereka bagi macam-macam gelaran kepada Nabi. Betul ke? Ahli sihir, orang gila, penyair dan sebagainya. Betul ke tidak? Ada tak orang yang sedang menentang dakwah Nabi, yang hidup pada zaman Nabi, mereka bagi gelaran pedofil kepada Nabi? Tak ada kan? So kalau orang yang hidup zaman dia pun tak beranggapan itu adalah masalah, my question to you is, what is your problem? Saya bagi contoh. Kalau tuan-tuan di sini yang dah senior, dulu mak bapak kita beli rumah, contohlah, satu rumah tu dulu 40,000, rumah double terrace, betul ke? Double story. Dia 40,000, tapi sekarang dia jadi 4 juta. Bila mak bapak kita cerita, dulu ini rumah saya punya 40,000, saya jual kasih orang itu 40,000. Lepas tu anak kita yang hidup sekarang, dia kata, "Bapak, lu gila kan? Lu apa sah bodoh sangat? Kenapa lu jual 40,000? Lu jual 4 juta, sekarang harga 4 juta. Bapak dia marah anak dia balik. Anak, lu bodoh ke? Lu masa itu lu pun tak ada lahir lagi tau. Waktu itu 40,000 is so big. Dulu waktu kita 90-an, 50 sen boleh beli wantan mi tau. Sekarang you mau beli satu biji wantan pun tak boleh yo. Boleh sama ke? Tak sama, konteks dia tak sama. They are living in their time. Saya nak tanya, nenek kamu kahwin umur berapa? Berapa belas? 19. 13 lah. Ayo, lu punya datuk pedofil ke? Bukan, saya gurau saja tau. Jangan ambil kad ini cakap Firdaus Wong tuduh orang pedofil. 13. Nenek umur berapa? Tahun berapa itu? 1928. Tuan-tuan dan puan-puan dengar. Less than 100 years ago, kurang daripada 100 tahun yang lampau, nenek sahabat kita ini kahwin umur 13 tahun. Saya nak tanya, itu baru kurang dari 100 tahun yang lepas. Kematangan orang berbeza, betul ke tak? Kita dulu-dulu yang lahir 60-an, 70-an, 80-an, kita umur 5-6 tahun, duduk rumah seorang-seorang, boleh pandai masak Maggi, masak telur semua. Sekarang 8 tahun, 10 tahun pun mau masak Maggi, suruh mak bapak masak. Ada sama ke? Tak sama. Tak sama. Jadi maksudnya, nenek dia 1928, kahwin umur 13 tahun. Saya nak tanya, kalau pergi beribu tahun kemudian, 1000 lebih tahun, tahap kematangan sama ke? Sama ke tak? Tak sama. So what is the problem? Jangan ambil teks pada waktu itu dan nilai pada zaman sekarang. Dua zaman yang berbeza. Saya bagi contoh, semalam ada forum pasal poligami, betul ke? Mereka kata, oh Islam ni teruk, kalau perempuan betul tak masuk Islam, mak bapak kita, mak bapak anda lah, bukan kita. Itu mak bapak you, bukan mak bapak saya. Kita tu juga merujuk kepada saya. Mak bapak anda kata, mereka bila tahu tak boleh halang you masuk Islam, mereka takutkan kamu dengan apa? Lu mau masuk Islam ke? Wah, nanti lu kahwin sama Melayu, lu punya laki kahwin lagi 2, 3, 4 apa macam?
Dia takutkan kamu dengan poligami, betul ke tak? Yes. Tapi kita tanya soalan, Islam, Al-Quran adalah kitab agama yang pertama yang meletakkan had berapa ramai seorang lelaki boleh berkahwin. Sebelum Quran itu, surah An-Nisa surah keempat ayat ketiga diturunkan, lelaki boleh kahwin berapa? Mana empat? Sebelum Quran diturunkan berapa? Unlimited lah bro. Unlimited, betul ke tak? Unlimited. Ada seorang maharaja Cina, tahu tak dia ada isteri dengan gundik berapa? Salah. Dia ada gundik sebanyak 27,000. Saya mau minta perempuan fikirlah, kalau you jadi gundik ke 27,000, kalau itu maharaja banyak kuat, satu hari dia jumpa dua bini dia, mau tunggu you punya turn, kena 24 tahun setengah baru sampai you punya turn. Next turn, you sudah menopause, you pun sudah mati. Tak ada orang bising pun. Sepatutnya mereka berterima kasih kepada Islam kerana Quran diturunkan untuk letak limit. Honestly speaking, tunjuk saya mana kitab suci agama yang ada di dunia yang letak limit macam Islam. Mereka yang non-Muslim tak boleh kahwin lebih dari satu, bukan kerana agama kata tak boleh, sebab undang-undang tak bagi. Itu saja. Dan waktu itu adalah sesuatu yang normal. Saya bagi contoh. Tahu tak, kalau teh Cina, biasanya kalau teh Cina, dia datang satu set, satu teko dia ada berapa gelas? 4. Dia pun tahu satu teko 4 gelas. Satu lelaki 4 bini. Cina dulu berpoligami. Tahu tak dekat Ipoh? Siapa tak pernah pergi Ipoh? Ini kadang-kadang orang dekat Ipoh pun tak tahu ada tempat ni. Nama tempat tu adalah Concubine Lane. Tahu tak concubine? Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil sebagai lorong gundik-gundik. Dia ada gundik kedua, gundik ketiga, lorong gundik kedua, ketiga dan keempat. Maksudnya di Ipoh, di Malaysia, dulu orang Cina yang bukan Islam pun berpoligami without limit. Lagi satu, kena faham, gundik tak sama dengan bini. Bini ada hak. Gundik sekadar pemuas nafsu, tak ada hak. Islam kata 4 isteri semua ada hak. So, boleh faham maksud saya? Ini yang saya katakan, mereka ambil teks di luar daripada konteks. Now, ada banyak lagi, tetapi sahabat-sahabat semua yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak pergi kepada satu kesimpulan sedikit teknik untuk anda. Semua di sini ada Instagram, ada Facebook, at least satu ada. Saya bagi sedikit idea untuk kita buat dakwah dengan social media, dengan media. Very simple. Semua orang boleh buat insya-Allah. Nak ke tak nak? Tak ramai orang nak, tak apalah, tak cakap tutup buku. Nak ke tak nak ni? Nak saya, no, kan Brother Syah tadi pagi cakap, dalam dakwah, no demand, no supply. You orang ada ke tak ada? Ada kan? Okay, simple saja. Ayat Quran, ada 6,236 ayat, betul ke? 114 surah. Very good. 6,236 ayat, kita bahagi kepada 365 hari. Kita akan dapat 18 tahun dan 1 bulan. Maksudnya, setiap hari mulai bila? Mulai semalam, sudah lambat. Dia macam Sami Velu cakap pasal pos laju. Ini hari hantar, semalam sudah sampai. Itu wawasan tinggi. Mulai sekarang. Apa kita buat? Ambil ayat Quran satu. Contoh sekarang ni, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat satu, segala puji bagi Allah pemilik sekalian alam. Letak terjemahan sekali. Kalau nak letak bahasa Cina, bahasa Melayu, Tamil, letak terjemahan, post satu status, up. Esok, up lagi, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Hari ketiga, Maliki Yaumiddin, settle. Untuk surah Al-Fatihah, 1 minggu sudah boleh dakwah. Senang. Saya bukan suruh you pergi jawab soalan orang. Mungkin bila kita post, kawan kita tak ada like tau.
Tapi jangan terkejutlah, kita asyik post pasal Islam, nanti dia terserempak kita dengan luar. Dia kata, lu tiap-tiap hari post itu Quran lah. Satu hari tu saya nampak you tak ada post. Lu sakit ke itu hari? Dia non-Muslim tapi dia ikut, dia tak like. Saya sering kali jumpa dengan kawan-kawan saya yang dah lama tak jumpa, sekolah menengah. Dah belasan tahun tak jumpa. Jumpa saya, dia kata, sebab dia panggil saya Wai Hong kan. Dia kata, Wai Hong, saya tengok you tiap-tiap hari cakap pasal Islam ha? Hari tu you pergi Afrika. Saya kata sekejap. Apa macam you tahu? Adalah saya punya kawan, dia share you punya status. Lepas tu dia pun share. Lepas tu dia pun share. Saya nampak itu Firdaus Wong Wai Hong. Itu Firdaus saya tak ada kenal. Tapi itu Wong Wai Hong saya kenal. Lepas tu saya tekan itu profile picture, lu punya muka. Oh, lu banyak sibuk. Saya kata bila lu baca, itu macam saya baca lah. Lepas tu saya follow sikit lah. Dia tak ada like pun, tak ada komen pun. Tapi dia tahu. Kena tahu, bila kita dakwah melalui social media, bukan dapatkan like manusia, bukan dapatkan share manusia. Kita nak dapat like dari Allah, nak dapat share daripada malaikat. Malaikat share kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru Quran. Berapa tahun boleh berdakwah? 18 tahun 1 bulan. Kalau masih hidup, teruskan. Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Hadis-hadis dalam tu selepas ditolak yang pengulangan, ada lebih kurang 8,000 hadis. 8,000 bahagi dengan 365 hari, insya-Allah kita akan dapat 20 tahun lebih. Maksudnya setakat Al-Quran dengan Bukhari dan Muslim, kita boleh berdakwah berapa tahun? Hampir 40 tahun. Kalau masih hidup, teruskan. Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud. InsyaAllah sebelum sempat kita habiskan keempat-empat kitab hadis tu, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan sebagainya, insya-Allah kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Simple ke tak? Simple. Ada tak ikut Facebook mana-mana ustaz dengan pendakwah, ada tak? Kadang-kadang bila nampak status mereka, share, itu pun dakwah juga. Share. Jangan kata, alamak saya share kasih dia popular. Bukan mau popular. Saya nak bagi tahu, saya nak buat confession sikit. Facebook saya sekarang hampir 270,000, hampir 290,000 followers. Tahu tak? Ramai orang ingat, alamak Brother Firdaus ni dia gila popular, dia pergi buat page. Tapi saya nak bagi tahu, kamu tahu tak bahawa Facebook itu, Facebook page saya itu bukan dimulakan oleh saya. Bukan saya yang wujudkan. Student saya dulu 7 tahun, 8 tahun lepas, mereka yang create page tu saya pun tak tahu. Masa itu admin pun bukan saya. Bukan saya. Bukan saya gila popular, bukan. Mereka yang tolong buat. Tapi alhamdulillah lah, sebab mereka tolong buat, hari ini mereka bukan lagi admin, tapi pahala mereka tetap dapat. Nampak? Jadi dakwah melalui media sosial ini, melalui media masa, sangat penting. Dan kena faham, bila dapat berita melalui media sosial, siasat dulu. Kalau kita tak mampu siasat, jangan sebar. Siasat dulu baru sebar. Tak mampu siasat, jangan sebar. InsyaAllah. Baik, sahabat-sahabat, kita buka 5 minit untuk soal jawab. 5 minit. Silakan. Kali ini kita bagi ladies first. Ladies, ada soalan? Tak ada kah? Banyak bagus lah. Tak ada soalan? Okay, guys first. Okay, sini ada satu soalan. Soalan jangan bagi ceramah. My name is Sir Muhammad Zidan. Sorry again, your name is? Sir Muhammad Zidan. Steve? Sir. Sir. Okay. I just want to ask, like, with us as a Muslim, which one comes first? Either the Quran, as a Malaysian, which one comes first? Either Quran or the law? Because some of the individual that hina Nabi Muhammad, they get prison, but not like, are we supposed to give them, how to say, information about Nabi Muhammad instead of like, take them away, go to prison? Okay, I understand what you mean. Now the question is, I will just repeat the question. The question is, for us as a Muslim, which come first?
The Quran and Sunnah or the law of the country. Am I right? Now, for us as a Muslim, as you can see, brother and sister, the law of the land, which is our Malaysia law, didn't really contradict with Quran and Sunnah. Despite in Malaysia, in our constitution, okay, in items number 11, in the bracket number 4, talking about the freedom of religion. Basically, Malaysia allowed other people to practice their religion. Is that permissible in Islam? For them to build temple and church? Yeah, it was there. Go back and read about Madinah Constitution, the Treaty of Madinah. In the Treaty of Madinah, there are roughly around 57 clauses. Out of the 57, 24 is talking about relationship between Muslim and non-Muslim. So for us as a Muslim, of course, we put our priority to Al-Quran and Sunnah. Al-Quran and Sunnah. But that doesn't mean we as a Muslim, we go and jeopardize our faith by saying, oh, since Malaysia is multiracial, so therefore, we must go to the temple and worship together with them to have Malaysian. No, you don't really have to do so. As a Malaysian, as a Muslim especially, we are talking about we have to respect each other. And respect is not doing exactly what other people are doing. I give you an example. In Malaysia, we know our Hindus friend, they don't eat beef. Am I right? Now, and we as a Muslim, we don't celebrate religious festivity other than cultural festivity. But for us as a Reward, it's different story. For us as a Reward, we can go home to be with our family, but not overdo it. You get what I mean? So when it comes to Deepawali, Thaipusam, do we allow them to celebrate? Yeah, it's their freedom. But when we know something is religious, we don't go together and break the coconut together with them. No, you don't join them. Just as if we as a Muslim, we don't invite, it's a provocation if we do this. We do not go and invite our Hindu friend to come to our mosque during Hari Raya Korban, where we're going to slaughter a cow, and we ask them, since you are the YB of Kawasan, can you do the first slaughter first? No, that is provocation. You don't do that. But by them not joining us, are they not respecting us? No, they are respecting us. But you have to understand, respect are earned. Respect are not being demanded. And respect is not necessary that we do exactly what other people are doing, but respect is to allow other people who do it despite you disagree with them. You have to understand that. If they say, you do not respect us because you guys slaughter cow during Hari Raya Korban. Example, I just said talking about example. You do not respect us because you guys slaughter cow. And cow for us is very holy. And you guys are eating beef. So you guys are not, okay, looking after our sensitivity. But likewise, we as a Muslim, in Islam we say, no wastage. And we dislike wastage, but we do not comment. Right? And Islam say, la dira wa la dira. Do not harm yourself and harm others. When your festivity, you go and pierce here and pierce there, we never complain. It's your right to do so, as long as you don't infringe in our right. You get what I mean, brother and sister? Okay? So, respect, you have to understand, when we talk about, for us as a Muslim, put Allah, Messenger first. Letak Allah dan Rasul dulu. Quran dan Sunnah dulu. Ijma ulama, qiyas dan sebagainya. Jangan kerana nak mencari redha manusia, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita terpaksa mencari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak akhiri sebab dah pukul 3. Dan saya harap sahabat-sahabat dengar ini. Iaitu sahabat-sahabat, sebagai mu'alaf, malam ni pun saya ada forum lagi insya-Allah. Saya nak kita ingat benda ni. Saya nak tanya dan saya nak kalian berfikir. Jikalau sekalian manusia seluruh dunia, penduduk bumi ini reda dengan kita, suka dengan kita, tetapi Allah tak suka, apa yang kita untung? Tak ada. Jikalau sekalian manusia membenci kita kerana tidak mengikuti cara mereka, tak suka kepada kita, tetapi Allah reda dengan kita,
Iaitu kita buat perkara yang mengikut Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka buat perkara yang tak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mereka non-Muslim. Apa yang kita rugi? Ada tak kita rugi apa-apa? Tak ada. Because ultimately kena faham, surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Yang orang yang kita nak dapat redha pun dia akan mati. Dia juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, don't trust me. You do your own thinking. Untuk cari redha manusia lebih senang ataupun cari redha Allah Subhanahu Wa Taala? Redha Allah lebih senang. Sebab tak kala bila Allah redha dengan kita, insya-Allah Allah akan hantar orang yang redha dengan dia juga untuk sekeliling dengan kita. Walaupun mungkin kawan kita hilang ramai, tetapi 10 itu boleh menggantikan 1000 yang kita hilang. Don't worry about that. And that Islam. Innama mu'minun wa ikhwan. Dan tolong sahabat-sahabat, my last advice, kita dah Muslim. Persaudaraan kita sebagai Muslim itu jauh lebih kuat daripada you China, you India dan sebagainya. Race kita tak pilih, tapi Islam kita yang pilih. Innama mu'minun wa ikhwan. Cina jangan dengan Cina saja. Lepas ni kalau boleh, bila keluar, jangan Cina jalan dengan Cina. Jumpa kawan yang Melayu kah, yang India kah, yang Kadazan kah, yang Murut kah, yang Iban kah, nampak mereka, Assalamualaikum bro, my brother, peluk. Itu semangat Islam. Jangan nampak je orang lain bangsa macam beli ikan dekat pasar. Jangan itu macam, mereka tak jijik. Family kita yang belum Muslim pun tak jijik. Hug them, kiss them, give them that love. Itu Islam. Mulia dengan Islam. Dan Umar Ibn Khattab pernah sebut, kita adalah bangsa yang pernah hina, tetapi Allah muliakan kita dengan Islam. Dan apabila kita mula mencari kemuliaan di luar daripada Islam, nantikanlah kita akan dihina semula. Jadi sahabat-sahabat, mulia dengan Islam, dan insya-Allah Islam akan memuliakan kita. Wallahu alam wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brother Firdaus Wong di atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua. So sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi kita akan ada satu program lagi, yaitu, kejap saya tengok jadual tu. Yang pastinya ada program luar, ada beberapa program seperti semalam juga. Aktiviti street dakwah yang akan dikelolakan oleh Brother Firdaus Wong and the team. Juga pertandingan pentas pidato di tempat yang sama ya. Juga Mosto Guide di tempat yang sama. Dan ada satu lagi program, yaitu program Bicara Wanita Perdana yang akan diadakan di Hall Berasmana. Bicara Wanita Perdana ini akan disampaikan oleh Dr. Atiratan. So kepada mereka yang macam ni, semua peserta wajib mengikut salah satu program ini. Semua peserta. Yang umum boleh ikut, yang wanita boleh ikut program wanita. Yang bukan peserta boleh ikut juga, tak ada masalah. Yang pengunjung program MRC ini. Dan kita akan kembali ke masjid pada pukul 5 selepas asar. Kita ada kuliah asar bersama dengan ahli jawatan kuasa fatwa Perlis, yaitu Dato' Alim Setia Ustaz Ahmad Yusuf, yang bertajuk Sunnah dalam Berdakwah. Dan lagi satu pengumuman, sesiapa yang tertinggal jam mahal ni, G-Shock berwarna merah, sila tuntut dengan saya. Kalau tidak, saya akan jual. Mahal nih, 1 juta ringgit. So sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi pada kuliah asar pukul 5 nanti. Dan program-program yang korang ikut seperti aktiviti street dakwah, pertandingan pidato, Mosto Guide, seperti biasa, seperti kemarin. Tempat yang biasa, tempat kemarin juga. Boleh. Dan kita ada satu program tambahan, yaitu Forum Bicara Wanita.
yang akan diadakan di Dewan Brasmana, Hotel Brasmana. Sekian dan terima kasih. Yang mana? Laki pukul 5.